姐妹们平安，我们又再一次在网上见面，我们可以一同学习圣经的真理。主耶稣说，饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。如鹿切慕其水。Selamat sore saudara-saudara sekalian, ibu-ibu sekalian. Kita boleh berjumpa di online ini bersama-sama belajar kebenaran dari Alkitab. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus, dahaga akan kebenaran. Karena mereka akan dikenyangkan, mereka akan dipuaskan. Seperti rusa rindu sungaimu. Puji-pujian edisi yang ke-1 nomor 5. Seperti rusa rindu sungaimu. Begitulah jiwaku rindu akan Tuhan dan firman-Nya. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. 各位姐妹们平安。 Kita bersyukur hari ini kita bisa bersekutu di dalam Tuhan. 感谢上帝，今天我们可以在主里面交通。 Mari kita pertama-tama kita berdoa. 我们同心祷告。 Tuhan, terima kasih untuk hari ini.
天父，我们为着今天而感恩， Kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. 我们一同思想你的话语， Lembutkanlah hati kami 求你温柔我们的心， sehingga kami mendengar dan melakukannya. 让我们听了能够遵行。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告奉主耶稣的名， Amin. Amen。 Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini tema kita adalah jangan berkeras hati. 今天我们的信息的题目是不要硬着心。 Kita bersama-sama membuka Markus pasal 11 ayat 27 sampai 33. 我们一同来看马可福音第11章27节到33节。 Kita akan baca secara silih berganti ayat 27 dalam bahasa Indonesia dan 28 bahasa Mandarin dan seterusnya. 我们用轮换的方式来念。 Mari kita baca Markus 11 ayat 27. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. 28节问他说：“你仗作什么权柄做这些事？给你这权柄的是谁呢？” Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." 约翰的洗礼是从天上来的，是从人间来的呢？你们可以回答我。 Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga," ia akan berkata, "Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?" 32节若说从人间来的，却又怕百姓，因为众人真以约翰为先知。 Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Ibu-ibu yang terkasih, hari ini sudah masak atau belum? 各位姐妹们，请问你们今天煮了菜没有？ Bahan makanan apa yang dimasak hari ini? 今天你煮什么菜呢？ Kalau kentang, labu, okra, jagung yang keras dimasak akan menjadi lembut. 那些比较硬的食物，你煮了之后呢，就变成柔软了。 Kalau telur, terus yang keras itu, yang lembut itu dimasak akan menjadi keras. 可是呢，如果鸡蛋这个是很软的，你煮了之后反而变成硬。 Daging sapi kalau salah pengolahan akan semakin keras. 牛肉如果你做的不好，会很生硬。 Hati manusia juga dapat seperti itu, ibu-ibu. 人心也是如此。 Semakin banyak pengetahuan dan akan kebenaran, ada saja yang bukan menjadi semakin menuruti firman Tuhan, tetapi semakin seperti ahli Taurat, imam-imam dan para nabi yang ada kita baca tadi. 有些人知道真理越多，反而内心里面很刚硬，就好像这个耶稣时代的宗教的领袖一样。 Mereka belajar lebih daripada orang-orang lain di zaman itu. 这些宗教领袖比当时的一般人学得更多， Tapi mereka tidak mau membuka diri bagi kebenaran. 可是他们对主的真理并不打开他们的心门。 Saudara sekalian, ibu-ibu sekalian, di dalam ayat 27, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. 在第27节告诉我们说，耶稣和他的门徒到了耶路撒冷。 Sebelumnya Tuhan Yesus di dalam pasal 11 memang Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan mengendarai keledai. 在这以前，耶稣基督已经进到耶路撒冷，是骑着一匹驴驹。 Dan kemudian dia masuk ke bait suci dan melihat pedagang-pedagang itu berjualan di sana dan dia mengusir mereka. 然后呢，进到城之后呢，他再进到圣殿，他看看圣殿里面有一些做买卖的人，他就赶走他们。 Dia keluar dari Yerusalem terus kemudian masuk lagi di dalam ayat 27 ini. 那么他离开圣殿之后呢，在今天的第27节，耶稣基督又来到耶路撒冷的圣殿。 Melihat Tuhan Yesus masuk ke dalam bait suci itu, para imam-imam tua-tua, para ahli Taurat segera mendatangi dia. 当这些宗教领袖、祭司长啊、文士看见耶稣进到耶路撒冷，他们就一起商议。 Karena mereka kesal sekali dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan mereka merasa terganggu sekali ketika Tuhan Yesus mengusir para pedagang dari bait suci. 这些宗教的领袖知道耶稣已经把圣殿接近了，所以他们就不舒服。 Sehingga mereka datang untuk bertanya, tetapi sebenarnya bukan cari jawaban. 以至于呢，他们来问耶稣，其实用意不再询问。 Ayat 28 mereka mengatakan, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu?
第28节，他们问耶稣说：“你仗着什么权柄做这些事呢？ Siapa yang memberi kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? 给你权柄的是谁，以至于你能够做这些事？” Ini bukan bersifat pertanyaan yang bertanya kepada Tuhan Yesus, tetapi lebih bersifat kepada kritikan dan kecaman. 这个问题不是询问，乃是质问。 Mereka berbeda sekali dengan Nikodemus. 他们和尼哥底母是非常不一样的。 Nikodemus pernah datang kepada Tuhan Yesus pada waktu malam. 尼哥底母曾经在夜间来找耶稣， Dan Nikodemus berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. 尼哥底母对耶稣说：“父子，我知道你是从神那里来的。” Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. 因为如果不是神的同在，没有人能够做像你所做的。 Nikodemus melihat pekerjaan Tuhan Yesus dan kemudian memikirkannya dan kemudian sadar bahwa Yesus itu adalah Mesias. 尼哥底母看见耶稣所行的事，他在思想，他就知道耶稣基督是从上帝来的。 Sehingga ketika Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus, dia mendapat sebuah perubahan di dalam hidupnya. 以至于当尼哥底母来到耶稣面前的时候呢，之后呢，他生命起了改变。 Tetapi ahli Taurat, tua-tua dan imam-imam itu datang bukan untuk diubahkan, 可是这些宗教领袖、祭司长啊、文士来到耶稣的面前，并不是要得到生命的改变， tetapi mereka mencari kesalahan. 但是他们要找耶稣的错处， Sehingga firman Tuhan itu menjadi hakim atas mereka. 以至于神的话就成为他们的审判官。 Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. 主耶稣说：“听见我的话，没有去遵行的，将来神的话自己要审判他们。” Yaitu firman yang kukatakan, itu yang menjadi hakimnya. 就是耶稣基督所传讲的话，要成为审判人的一个审判官。 Dalam Yohanes 12 ayat 48. 这是约翰福音第12章48节。 Ibu-ibu sekalian, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? 姐妹们，我们做了基督徒做了多久呢？ Seberapa dalam kita memahami firman Tuhan? 我们了解神的话有多深呢？ Seberapa banyak kita diubahkan oleh Dia? 我们的生命有多少已经被主改变呢？ Sepanjang sejarah gereja dari dulu sampai hari ini, 从教会的历史，从以前到现在， gereja Tuhan terus terus menyuruh para jemaat untuk membaca firman Tuhan, 神的教会一直在鼓励信徒要好好的读圣经， merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. 思想神的话，遵行它。 Rupanya hanya sedikit saja jemaat yang meresponinya. 看起来真正遵行的人并不多。 Jemaat hari ini sama dengan jemaat dulu yang suka membuka telinga untuk dongeng. 今天的信徒有很多像当日的犹太人一样，很喜欢讲一些闲话。 Jemaat Tuhan hari ini rupanya lebih suka berita-berita kesehatan, lawakan, lama-lama lihat di IG, Facebook, daripada mendengar firman Tuhan. 今天很多信徒更喜欢看一些世界的一些的新闻啊，一些什么绯闻啊，比起神的话。 Atau ada yang sama seperti orang-orang yang disebut tadi ahli Taurat tua-tua dan para imam yang mendengar firman Tuhan bukan untuk membersihkan diri, bukan untuk merenungkan dan menjalankannya, tetapi untuk mengkritik orang lain. 有一些信徒就好像当日的祭司长和文士一样，听神的话，并不是要洁净自己，乃是要找机会来攻击、来批评。 Dan terjadilah salah paham, salah fokus kepada firman Tuhan. 以至于呢，虽然是读，虽然是听神的话语，却是没有达到他的终点。 Ada seorang dosen suatu hari memberikan sebuah pencobaan di hadapan mahasiswanya. Percobaan. 有一个教授在他的学生面前做一个试验。 Sebenarnya dosen ini mau ngajar bahwa alkohol itu tidak baik. 这个教授要告诉他的学生，这个酒精是不好的。 Dan kemudian dia bawa 2 gelas kosong. 他带了2个空的杯， Satu gelas diisi dengan air putih. 一个装满了一个白水， Satu gelas diisi dengan alkohol. 另外一个装了酒精。 Lalu dia masukkan 1 cacing ke dalam gelas air putih itu.
晓得吗？ cacing. 然后他把一只蚯蚓放在其中一个杯子， Lalu cacing satu lagi dimasukkan ke dalam gelas yang berisi alkohol. 一个蚯蚓在白水里面，一个蚯蚓在酒精里面。 Lalu yang ada di air itu cacing bergerak dengan bebas. 在白水里面的蚯蚓呢，它运作的非常自由。 Sedangkan di gelas yang satu itu 在另外一个杯子呢， isinya alkohol. 就是装了酒精的。 Cacing itu menggeliat-geliat sebentar terus mati. 那个蚯蚓呢，就挣扎了一阵子就死了。 Nah, apa yang ibu-ibu ambil kesimpulan dari percobaan ini? 那么这个试验，姐妹们，你的反应怎么样？ Ketika ditanyakan pada mahasiswa, ibu-ibu tahu tidak respon mereka? 你知道吗？当那个教授问学生的时候，学生的回应如何呢？ Mereka justru merespon begini. 他们是这样的回应： Oh, alkohol itu bagus untuk membunuh cacing di perut. 那些大学生说，这个酒精是要杀蚯蚓的话是最好的材料。 Rupanya maksud dari seorang dosen itu nggak kesampaian di tengah-tengah mahasiswanya. 看起来这个教授的这个心愿，在学生的心目中达不到。 Entah karena otak mereka yang telat mencerna atau karena mereka sengaja dan tidak mau diajar. 不知道这些学生呢是迟钝呢，还是故意不要领受教授的教训？ Sehingga ketika pertanyaan itu ditanyakan kepada Tuhan Yesus, kita kembali ke Alkitab di situ. 我们再倒回这个圣经，当这些宗教领袖问耶稣的时候， Pertanyaan ini tidak dijawab oleh Tuhan Yesus secara langsung. 耶稣没有直接回答他们的问题， Justru Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan lagi. 主耶稣反问他们。 Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku mengajukan satu pertanyaan kepadamu, berikan aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa mana aku melakukan hal-hal itu. 主耶稣说：“我也来问一个问题，假如你们能够回答，我就回应你们的问题了。” Lalu kemudian Tuhan Yesus bertanya, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikan aku jawabnya. 所以耶稣就问他们：“约翰的洗礼是从人来的呢，还是从神来的呢？” Bukan mereka tidak tahu menjawab, 这些宗教领袖不是不能够回答， tapi mereka berbincang dulu. 可是他们却彼此的商议。 Terus mereka katakan, kalau kita katakan dari surga, dia akan berkata, kalau begitu mengapa kau tidak percaya kepada Yohanes? 那么他们之间就说：“假如我们回答说这个约翰的洗是从神来的，耶稣一定会问我们说：为什么你不相信呢？ Tapi masa kita katakan dari manusia? 但是难道我们能够说约翰的洗是从人间来的吗？ Karena mereka takut sekali kepada orang banyak. Semua orang menganggap Yohanes betul-betul seorang nabi. 因为他们害怕百姓，因为百姓真是把约翰当作是神的先知， Sehingga mereka jawab tidak tahu. 以至于他们说我们不晓得。 Mereka sebenarnya bukan tidak tahu. 其实他们不是不知道， Mereka sebenarnya tidak bisa terima. 因为他们不愿意接受， Hati mereka itu keras dan tidak mau diajar. 他们的心是那样的刚硬，他们不愿意受教， Hati yang tidak mau mengakui kesalahan. 他们不愿意承认他们的错误， Hati yang menutup telinga bagi kebenaran. 他们把心灵的耳朵盖起来。 Jadi apa kesalahannya, saudaraku? 那么他们的错误在哪里呢？ Kesalahan mereka adalah mereka tidak mau percaya. 第一，他们不要相信， Dan mereka lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. 他们更怕人，比起怕神。 Lalu mereka membela diri daripada taat kepada kebenaran. 然后他们就为自己找一些理由说，不愿意顺服神的理由。 Dan dengan mudahnya mereka berbohong dan tidak mengatakan kebenaran. 这么轻易的，他们说谎话，他们不说出真理。 Mereka sebenarnya datang kepada Tuhan Yesus, mereka bukan butuh kebenaran. 他们来到耶稣的面前，并不是要寻求真理， Mereka hanya butuh pembenaran. 他们要耶稣认同他们， Pembenaran untuk mencari kesalahan. 认可他们来寻找耶稣的错误。 Sehingga mereka cari aman dan berkata, kami tidak tahu. 所以他们为了要求平安，他们就回答耶稣说：“我们不知道。 Bukan karena mereka tidak tahu, ”不是他们不知道， tapi mereka tidak mau tahu. 那是因为他们不要知道。 Saudara sekalian, pada saat ini kita melihat kondisi seperti itu. 今天我们也看见这种的状况，
hari itu Tuhan Yesus pasti sangat sedih. 那一天，耶稣一定是很伤心。 Di banyak tempat ditulis bahwa Tuhan Yesus sangat berduka cita atas kedegilan hati mereka. 圣经有好几处记载，耶稣基督为着这些人的愚昧很伤心。 Ketika hati kita degil dan sulit diajar, maka Tuhan sangat berduka cita. 当我们心中很愚顽的时候，神也很伤心。 Pernah suatu hari ketika hari Sabat, 有一个安息日， dan kemudian Tuhan Yesus ada di situ, ada seorang yang sakit. 那个安息日的时候，有一个人生病。 Orang-orang ahli Taurat, imam-imam terus melihat apa yang akan dilakukan Yesus. 那些文士、那些祭司就要看看耶稣到底要做些什么。 Di dalam hati mereka bukan penuh dengan belas kasihan pada orang sakit. 这些人啊，并不同情生病的人， Mereka hanya ingin mencari kesalahan. 他们那是要看耶稣的，要找耶稣的错误。 Waktu itu Tuhan Yesus bertanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat? 所以耶稣就问当时的宗教领袖，在安息日医病可以吗？ Mereka tidak menjawabnya. 他们不回答。 Dan di situ dikatakan bahwa Tuhan sangat berduka cita atas kedegilan hati mereka. 圣经记载他们他们的刚硬的心，叫耶稣非常的忧愁。 Saudara sekalian, ketika kita tidak bersedia diajar, 当我们不愿意受教的时候， maka kita selalu membenarkan kesalahan diri sendiri. 我们总是以自己为义。 Bukan hanya itu, kita menjadi orang yang suka sekali mencari kesalahan orang lain. 同时，我们也会找一些人的错误。 Bahkan lebih jahat dari itu adalah tidak ada rasa belas kasihan kepada orang sekitar kita. 更惨的就是说，我们对周围的人没有一点怜悯的心。 Sehingga Alkitab mengatakan bahwa di dalam Yeremia 17 ayat 9 sampai 10, 以至于在耶利米书第17章9节， betapa liciknya hati, 圣经说人的心是何等的诡诈， lebih licik dari segala sesuatu. 比万物更诡诈。 Hatinya sudah membatu. 这个心好像石头那样硬， Siapa yang mengetahuinya? 谁知道呢？ Terus Tuhan mengatakan, aku Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin 但是上帝说我是试验人心的， untuk memberi balasan yang setimpal kepada setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya, 要报应每一个人所做的， setimpal dengan perbuatannya. 正如他们所做的，要得到报应。 Saudara sekalian, hari ini kita sudah mendengar kebenaran. 今天我们听了神的真理， Biarlah kebenaran itu melembutkan hati kita. 但愿神的真理柔和我们的心。 Karena di dalam Ibrani dikatakan, 因为在希伯来书告诉我 pada 们， hari ini, 今天 jika kamu mendengar suaranya, 如果你听了神的话， jangan keraskan hatimu. 不要再硬着心。 Karena banyak hati orang, khususnya kita bicara orang Kristen yang masih mengeraskan hati. 事实上，有很多基督徒刚硬着心。 Jangan sampai seperti Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka tidak menjawab sehingga di dalam ayat 33, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu kuasa mana aku melakukan hal-hal itu. 不要因为我们的心刚硬，耶稣基督就对我们说，好像对当时他们这些宗教领袖说，这样呢，我也不告诉你们，我做这事的权柄是从哪里来的。 Saudara sekalian, hati kita seperti contoh dari tanah yang disebutkan oleh Tuhan Yesus, ada 4 macam tanah itu, kita seperti yang mana? 主耶稣讲到人心有4种，我们的人心是属于哪一种呢？ Ada pasangan baru mendapat anak. 有一对这个年轻夫妇得到一个孩子， Itu anak pertama. 这是头一个孩子。 Malangnya anak laki-laki itu lahir dengan sangat cacat. 那一天呢，这个小婴孩呢就生病了。 Dia lahirnya sudah cacat. 哦，他这个生下来就是残废， Tidak ada tangan, 没有手， hanya ada tungkai di sini sedikit aja. 只有一点点的这个肩膀。 Ayah anak ini sangat sedih, dia putus asa, dia mengutuk Tuhan dan nasibnya. 这个小孩的这个父亲非常生气，他咒诅上帝。 Juga dia kesal kepada dokter, kenapa dokter membiarkan anak ini hidup? 他也是怪医生为什么让这个婴孩生出来呢？ Tapi sikap istrinya itu berbeda. 可是太太的态度完全不一样。 Dia memandang anak itu dan berkata,
他看着他们的孩子说 anak yang malang,：“ 可怜的孩子啊， dia membutuhkan banyak bantuan. 他需要很多的帮助。 Syukur kepada Tuhan kita mampu memberi bantuan itu. 感谢上帝，我们夫妇可以有力量来帮助这个小孩。 Nah saudara sekalian, benih itu sudah jatuh di tanah yang baik. 这个种子呢，就落在一个好土上， Yaitu hati seorang ibu yang siap dan percaya atas segala yang dipercayakan Tuhan kepadanya. 就是一个很温柔的一个母亲的心，相信上帝把孩子托付给他们。 Lalu kita adalah tanah yang bagaimana? 那我们的心是属于哪一种呢？ Tanah yang kering, 是很干燥的、 yang keras, 刚硬的， atau yang lembut. 或者是柔和的， Yang siap untuk ditanami dengan firman Tuhan dan menghasilkan beratus kali lipat. 一个柔和的心是始终预备接受神的道的种子，有一天能够发芽生长。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告， Oh Tuhan, belas kasihanlah kepada kami. 上帝啊，求你怜悯我们， Engkau lembutkan hati kami yang keras, 求你柔和我们刚硬的心， supaya ketika firman-Mu disampaikan, 让你的话传到我们的耳中的时候， kami tidak berusaha membenarkan diri, 我们没有设法使自己自以为意， tetapi rendahkanlah hati kami, 求你帮助我们能够卑微自己， sehingga kami siap untuk diubahkan. 让我们能够预备好我们的心来被主所改变。 Ampunilah kami Tuhan, 求你饶恕我们， sekiranya selama ini Tuhan berduka cita atas kami, 也许这些日子你为我们的刚硬而忧愁， oleh karena hati kami yang degil, hati kami yang bodoh, 因为我们的愚顽、我们的愚昧、我们的刚硬， yang tidak fokus, yang tidak mengerti, yang tidak paham dengan maksud-Mu. 我们不集中我们自己的心思意念在你的话语上，以至于我们听不懂。 Tolong kami supaya kami dapat membuat Engkau bersukacita, 求你帮助我们，能够让你因为我们而喜乐， karena kami adalah orang-orang yang hidup takut akan Engkau 因为我们敬畏你， dan menjalankan kebenaran. 遵行你的话语。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉耶稣基督的名， Amin. 阿门。我们非常谢谢艾利传道今天带给我们一个非常重要的信息。在耶稣基督的时代的宗教领袖们，有很多他们心中非常刚硬。现今的时代如何？我想现今的时代恐怕更多宗教的领袖们、信徒们心里也好像当日的人一样，那样的刚硬。是你吗？是我吗？天父，求你温柔我的心。Kita berterima kasih kepada Guru Injil Eli yang sudah membawakan firman kebenaran Tuhan yang begitu penting buat kita. Pemimpin-pemimpin agama pada zaman Tuhan Yesus banyak sekali yang hatinya begitu keras terhadap Tuhan dan terhadap kebenaran Alkitab. Bagaimana hari ini? Mungkin, sangat mungkin, lebih banyak orang-orang yang mengeraskan hati kepada Tuhan dan kepada kebenarannya. Apakah itu saudara? Saya. Bapak, lembutkanlah hatiku. Puji-pujian edisi kedua nomor 41. Bapak, lembutkanlah hatiku.
我是李修华，今天要跟大家分享2件事。第一件，经过够长的时间的等待，经过医生许多的检查、血压以及其他的部分的过程，在6月27号，我右边的眼睛就是长了很厚的白内障，终于顺利的接受手术，手术成功，非常感恩。这一次开刀是用政府的免费医药保险 BPJS。 第二件事，8月3号那一天，我从楼梯上跌下来，因为脚底有水，很湿很滑，结果左脚的拇指和食指肿起来。隔天我们姐妹团契有每个月的立场会议，怎么办呢？感谢神，我家里的寄宿生有2个母女，教我试试看，用生姜、用白酒敷在我的脚上，很奇妙。第2天早上，脚肿已经消了，我可以出席团契的这委会，心中非常感谢上帝。在此鼓励大家好好的服侍主。记得7月24号讲台信息提醒我们被召是要工作，要服侍。感谢主，阿们。 Halo, saya Syuhwa. Shalom. Ada 2 poin yang ingin saya sharingkan. Saya sangat bersyukur atas kemurahan dan anugerah Tuhan yang selalu ada di saat saya blank, saya bingung, saya kehilangan keseimbangan. Di saat itulah datang pertolonganku yang amat menggirangkanku dan amat mengherankan. Pada waktu itu, ada seorang dokter internis di Rumah Sakit Cipto. Dia merekomendasikan saya ke dokter mata. Oleh karena mata kanan saya ini kataraknya sudah tebal, harus dioperasi. Lalu siapkan kartu BPJS dan surat rujukan. Tidak lama kemudian saya pun dipanggil. Wah, saya senang sekali, girang. Melewati beberapa minggu untuk proses pemeriksaan kontrol yang teliti, maka tanggal 27 bulan 6 terjadwallah saya akan segera dioperasi. Saya kaget, terkejut, tapi saya berdoa minta ketenangan dari Tuhan. Jangan takut, karena medis operasi katarak ini hanya berlangsung 20 menit. Cepat sekali, jangan takut. Terakhir selesai operasi medis itu, wow, sungguh luar biasa. Mata kanan saya ini sudah terang benderang. Saya bisa membaca Alkitab, buat PR, dan menuliskan sharing ini. Thank you Yesus, sungguh amat baik. Yesus amat baik buat saya, luar biasa. Poin kedua, pada tanggal 3 bulan 8, hari Rabu pagi, saya begitu turun dari tangga, kaki saya basah, sandal basah, licin. Saya kurang hati-hati, lalu terpleset, terduduk, dung. Aduh, sakitnya minta belakang badannya sakit banget. Saya coba usaha berdiri, bangun, tapi melihat ke bawah, kaki jempol saya yang sebelah kiri dan telunjuk mulai membengkak, sepertinya terkilir. Wah, gimana ya? Besok pas hari Kamis mau rapat dengan pengurus KW.
Apa izin sekarang aja, atau urut, atau berobat diri? Apa yakin sembuhkah? Di saat itulah ada seorang ibu dan anaknya. Dia berkata begini, ini ada jahe, tumbuh-tumbuh, tuangi minyak tawon ataupun arah putih. Syautuk lo. Ayo, dia langsung tubuh dan diletakkan semua obatan itu di atas luka yang bengkak itu, lalu diperban. Jangan banyak jalan, istirahat. Nah, lalu saya pun istirahat. Sampai jam 6 sore saya bangun, lalu perbannya saya buka, saya mandi, terus kembali ganti perban yang baru. Maka malam pun tiba, saya bubuk dan berdoa sepanjang malam. Wah, mantap nih. Begitu bangun, kaki saya bisa berjalan-jalan, sembuh. Nah, saat itu saya bergirang banget. Saya langsung mandi dan siap-siapkan diri untuk pergi rapat. Setelah selesai rapat, lebih kurang jam 2-an, kami berangkat lagi untuk besuk. Ada 4 keluarga ibu KW kami yang kami besukin. Waduh, mereka senang sekali, sukacita amat. Wah, luar biasa pelayanan itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ini pas bulan misi, bulan Agustus, misi untuk gereja kita. Tentu kita semua sudah banyak mendengarkan tentang pelayanan pekerjaan Tuhan, bukan? Nah, kita sudah dicas, diingat, ditegur. Ketika masih mempunyai kesempatan, marilah kita bekerja buat Tuhan. Kenapa tidak? Nah, kita juga harus giat terus bekerja melayani Tuhan. Karena kita ini dirancang Tuhan untuk melayani Tuhan. Semangat ya, komit ya, melayanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan sudah melayani aku dan kamu. Amin. God bless you all. Thank you. Melayani lebih sungguh. 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 Amin.